Assalamualaikum guys. Hari ini saya nak membawakan kepada anda satu peranti daripada ZTE, iaitu ZTE Axon 30 5G. Saya sebenarnya dah lama mengidam nak dapatkan model ini kerana ia mempunyai beberapa selling factor yang agak menarik, iaitu paparan skrinnya yang tidak diganggu oleh sebarang kamera cutout, notch ataupun bezel. Bagaimana ZTE dapat mencapai keadaan skrin seperti ini? Ini adalah kerana mereka menggunakan kamera di bawah paparan yang mana ianya tersembunyi di sebalik skrin. Tak apa, yang ini nanti kita akan tengok di bahagian close up nanti. Tapi paling penting, antara ciri yang patut diperkatakan ialah ia menggunakan Qualcomm Snapdragon 870. Snapdragon 870 ini ialah satu chipset yang underrated. Ia sepatutnya lebih diperkatakan oleh semua orang. Kerana pada saya, chipset ini ialah chipset yang telah mencapai satu bentuk kesempurnaan. Qualcomm sebenarnya telah pun mencapai peak performance untuk chipset menerusi versi Snapdragon 865 yang kemudiannya diserikan lagi oleh Snapdragon 865 Plus. Tetapi kemudian ianya telah disempurnakan oleh Snapdragon 870. Malangnya, disebabkan setiap tahun syarikat-syarikat ini berlumba untuk menaikkan taraf chipset mereka ke satu tahap lagi dan mereka berlumba-lumba untuk mencapai prestasi yang seterusnya. Ini menyebabkan Qualcomm telah pun tersadung melalui versi 888 kerana masalah overheating yang kemudiannya ditambah buruk oleh versi Snapdragon 8 Gen 1. Isu overheating ini menghantui Qualcomm dan ianya tidak terlibat untuk chipset 870. Jadi, marilah kita melihat versi close up untuk kita tengok bagaimana paparan ini kelihatan dari sudut dekat. Let's roll the camera. Okay guys, kita tiba di bahagian close up. Sekiranya anda lihat atau perhatikan betul-betul di bahagian atas ni, memang sukar kita nak nampak kamera yang tersembunyi di sebalik paparan skrin. Kalau saya mainkan satu video sekalipun dan kemudian saya maximize di bahagian yang berpaparan atau berlatar belakangkan putih, anda masih sukar nak nampak kamera yang tersembunyi di sebalik skrin dengan begitu sempurna sekali. Ini adalah salah satunya ciri pada ZTE Axon 30 5G yang saya selaku seorang introvert amat-amat hargai. Selain itu, ZTE Axon 30 5G diserikan lagi dengan Android 11 dan juga MyOS versi 11. MyOS ini bolehlah dikatakan pertengahan antara MIUI dan juga Realme UI. Ianya merupakan skin Android yang sangat-sangat minimal. Tidak terlalu banyak customization atau tweaking yang boleh kita buat seperti MIUI, tetapi dalam masa yang sama cukup-cukup sifatnya untuk kita rasakan ia seperti sesuatu yang baru. Contohnya yang saya suka gunakan di sini seperti ciri dual Wi-Fi. Dual Wi-Fi ini akan memanfaatkan frekuensi 5 GHz dan juga 2.4 GHz untuk menstabilkan lagi rangkaian Wi-Fi anda. Kemudian antara lain adalah seperti ciri Z-Pop. Apa dia Z-Pop ini? Z-Pop ini ialah sistem navigasi yang membolehkan anda
menavigasi telefon anda tanpa perlu menggunakan fungsi gestures ataupun butang navigasi fizikal di bahagian bawah ni ya. Macam saya sendiri tak gunakan lah. Saya tak berapa minat sebab saya lebih suka gunakan gestures. Kemudian yang saya suka ialah ianya menyokong 5G. Anda boleh gunakan 5G DNB menerusi telco Yes tanpa sebarang masalah. Kalau kita buat speed test, ini dalam bilik saya, dalam studio ni. Di kawasan rumah saya ni boleh dikatakan agak sporty lah. Sporty maksudnya di kawasan ruang tamu, ada kawasan tiada 5G, ada kawasan ada 5G. Itu pun masih lagi boleh mencecah 400 Mbps. Cukuplah tu. Telefon ini mempunyai bateri berkapasiti 4200 mAh dan menyokong pengecasan pantas sehingga 65 watt. Saya tidak pernah menguji lagi lah setakat ini pengecasan daripada 0% hingga 100%. Tetapi jika dirujuk pada laman GSM Arena, hasil daripada ujian yang telah mereka sendiri lakukan mendapati daripada 0 hingga 100% memerlukan masa sehingga 48 minit. Jika ditanyakan kepada pendapat saya, ini tidaklah terlalu memberangsangkan kerana 4200 bukanlah satu kapasiti yang besar dan 65 watt pula agak laju. Jadi agak aneh di situ kerana pengecasan pantas 65 watt power delivery yang disokong sepatutnya membolehkan ia dicas ataupun dipenuhkan kapasiti baterinya di bawah setengah jam. Mungkin inilah satu-satunya faktor yang ZTE boleh perbaiki dan tambah baik pada masa akan datang. Kerana di tahun 2022 ini, kapasiti bateri sudah pun mula mencecah 5000 mAh dan saya jangkakan kapasiti ini akan meningkat dari semasa ke semasa. Berkemungkinan di masa akan datang, 6000 mAh ialah satu norma yang biasa. Kemudian, jika ada yang bertanya kepada saya tentang prestasi gaming, ini ialah peranti yang menggunakan Snapdragon 870. Saya tidak tahu apa lagi yang mampu saya ceritakan kerana kalau dari sudut gaming pun saya tak terlalu main game sangat. Selain daripada Angry Bird, game yang saya main ialah Honkai Impact 3. Kita perlahankan dulu volume. Ini adalah salah satunya ciri yang saya sedikit kecewa kerana pembesar suaranya dihalakan ke bawah dan kemudian satu sahaja unit pembesar suara diberikan. Bukan dual stereo speaker seperti kebanyakan peranti lain. Walaupun bunyinya agak kuat, namun jika anda secara tidak sengaja tertutup, bunyinya tetap akan kelam juga ya. Kalau anda nak tengok prestasi gaming, boleh tengok sekejap je kot.
Kita bicarakan pula tentang kamera ZTE Axon 30 5G. Untuk kamera utamanya, ia beresolusi 64 megapiksel. Kamera ultra lebar 8 megapiksel. Kamera makro 5 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Bagi kamera hadapan, ianya beresolusi 16 megapiksel. Saya adalah antara individu yang tidak pernah sama sekali mengulas mengenai kamera hadapan atau kamera swafoto. Cuma untuk telefon ZTE Axon 30 5G ini, saya berikan ianya satu pengecualian kerana ia adalah satu teknologi yang baru. Dan mengapa saya tidak pernah sama sekali mengulas mengenai kamera hadapan, saya akan nyatakan di hujung video ya. Namun, untuk kamera-kamera yang lain, bagi telefon ini, saya hanya akan menggunakan kamera utama sahaja. Manakala kamera-kamera lain seperti ultra lebar dan makro, berkemungkinan saya tidak akan manfaatkan pun. Kerana saya rasa ianya hanya berada di situ untuk melengkapi spesifikasi sahaja. Tidak ada sebarang kualiti yang mengujakan boleh saya katakan mengenai kamera-kamera tersebut. Apapun, daripada saya bercakap panjang, lebih baik kita sama-sama lihat sendiri hasil yang telah saya ambil selama beberapa hari ini. Oleh itu, let's roll the camera. Ini ialah rakaman 4K 60fps pada kamera utamanya. Dan saya tidak mengunci exposure untuk melihat bagaimana kamera ini mengendalikan exposure-nya secara automatik. Anda boleh lihat kadar kestabilan kerana 4K 60fps ini mempunyai stabilization dalam bentuk EIS. Saya berjalan tanpa menggunakan gimbal, hanya menggunakan kehebatan tangan saya saja. Kalau getar-getar tu atau nampak kurang stabil, itu salah kamera lah. Kalau nampak stabil tu kehebatan tangan saya lah.
Ini rakaman menggunakan lensa sudut ultra lebar. Malangnya ia hanya terhad pada 1080p 30 fps. Alahai, sedih. Nampak daripada viewfinder ni pun kestabilannya tidak begitu memberangsangkan. Mungkin lepas ni saya akan cuba tukar venue. Sebab sekarang saya berada di Jambatan Seri Gemilang. Saya bukan apa. Di sini kita boleh nampak PICC dengan jelas lah. Mungkin lepas ni tukar venue. Bosan juga, asyik venue yang sama aja. Perkara lagi, lensa makro tidak dapat dijadikan video, hanya boleh digunakan untuk foto biasa sahaja. Baiklah guys, anda dapat lihat sampel close up, sampel kamera dan juga sampel video untuk ZTE Axon 30 5G ini. Apa yang dapat saya rumuskan ialah peranti ini mungkin bukan untuk semua orang. Bagi saya, ianya dapat melengkapi kehidupan saya. Kerana apa? Kerana saya sebenarnya adalah seorang introvert. Saya tidak suka berurusan di hadapan orang dan juga berurusan di hadapan kamera seperti ini. Cuma dalam kes ini, contohnya ialah satu bentuk kerja. Jadi, saya cuba selesaikan juga walaupun ianya agak sukar. ZTE Axon 30 5G ini tidak mempunyai kamera swafoto secara zahiriah yang tampak secara jelas. Jadi, ianya sesuai dan sempurna untuk diri saya. Tetapi, ia mungkin tidak sesuai untuk anda. Kerana ada setengah orang, kamera seperti ini, kamera swafoto adalah sesuatu yang perlu dilihat dalam agenda kehidupan masing-masing. Kemudian, ada beberapa lagi key factor yang mungkin menjadi down factor untuk setengah orang. Contohnya, saiz baterinya yang hanya 4200. Kemudian, saiz skrinnya yang agak melebar dan panjang. Dan, seperti yang saya katakan tadi, MyOS mungkin bukan untuk semua orang. Saya sendiri pun antara MIUI, Realme UI dan juga MyOS, saya menggemari OS seperti Realme UI kerana ia lebih kepada stok dan masih lagi mempunyai pelbagai ciri yang kita boleh selongkar dan juga mengubah-ubah. Macam MyOS ni, seperti yang saya cakap dalam close up tadi, ianya masih seakan-akan stok dan mempunyai sedikit lebih ciri berbanding stok Android. Namun, ada beberapa faktor lain seperti launcher yang terlalu ringkas, terlalu sedikit pengubahsuaian yang dapat dilakukan, tweaking. Dan kemudian kameranya, pada saya, mungkin kamera utama sahaja yang saya akan gunakan. Kamera-kamera lain agak mengecewakan. Contohnya kamera sudut lebar
dan juga kamera makro saya tidak akan gunakan lah. Apapun, dengan harga antara 2,200 hingga 2,500, sekiranya anda ada bajet dan anda berada dalam niche market seperti saya, introvert yang tidak sukakan kamera swafoto, contoh, anda boleh dapatkan ZTE Axon 35G ini melalui pautan yang akan saya kongsikan di bawah di bahagian description. Dan jika anda suka dengan video ini, kongsikan kepada rakan-rakan anda, tekan butang like, tekan butang subscribe. Kalau tak suka pun tak payah pun tak apa, tak ada hal. Jadi kita berjumpa di masa akan datang. Terima kasih kerana menonton. Let's roll the credits.